Hello guys, selamat datang ke Direct D Media. 2020 ni merupakan trend IoT di mana banyak produk-produk IoT dilancarkan di pasaran. Antara jenama yang mempunyai line up IoT yang menarik ialah Realme. Untuk Realme, dia tak panggil IoT tapi dia panggil AIoT. Nampak up sikit daripada yang lain kan? So, untuk video kali ni saya nak buat satu review TWS earbuds yang terbaru daripada Realme, which is Realme Buds Q. Mesti ada yang tertanya-tanya, apa bezanya Realme Buds Q ni dengan earbuds Realme yang lain, which are Buds Air dan juga Buds Air Neo. So, tunggu apa lagi? Let's check it out. Okay, video saya yang sebelum ni, saya dah pernah buat review mengenai Realme Buds Air dan saya sendiri pun menggunakannya dan saya sangat-sangat puas hati lah. Dan harga dia pun bagi saya dah kira mampu milik jugalah. Kemudian keluar pula Buds Air Neo dan sekarang ada Buds Q. Realme Buds Q ni dia keluar dengan pattern yang berlainan berbanding dua ni dan harga dia pula jauh lebih murah iaitu RM129 saja. Murah kan? Okey, bercakap pasal design, Realme Buds Air dan Realme Buds Air Neo ni dia mempunyai persamaan. Kalau korang tengok sebelah-sebelah, memang susah nak bezakan lah. Melainkan kalau korang tengok dia punya charging port. Dan Buds Air Neo ni pula dia lebih ringan berbanding dengan Buds Air. Buds Q pula memang totally different lah. Nampak lebih kecil dan terampil dan paling ringan di antara semua ni. Buds Q ni pula dia menggunakan ear tip dan ear tip tu Realme bagi 3 size iaitu ada small, medium dan juga large. Dan korang boleh tukar-tukar lah sama ada nak pakai small ke, medium ke, large ke, ikut keselesaan korang. Kalau design case dia, Realme Buds Air dan juga Buds Air Neo ni dia mirip dengan satu earbuds yang famous. Korang tahulah apa benda kan. Dan untuk case Realme Buds Q ni, dia unik sikit sebab dia direka oleh pereka yang bernama Jose Levi. Jose Levi ke Jose Levi? Lebih kurang macam tu lah nama dia. Dia ni juga corporate director of Hermes. Hermes ke Hermes? Macam tu lah. Tapi brand famous lah. Case ni diinspirasikan daripada cobblestone, iaitu batu yang berbentuk oval. Kalau kau tengok dekat pantai, dia selalu ada lah batu yang macam sebulat. Ataupun kat sungai, dia jenis batu-batu yang bulat yang berbentuk macam ni lah. Dia diinspirasikan daripada benda tu lah. So bila korang pegang tu macam nice lah. Dia punya texture dia, dia tak ada terlalu licin. So nice lah. Walaupun Buds Q ni nampak fit bila korang pakai kat telinga, tapi saya personally lagi suka yang design macam ni lah. Sebab ianya lebih selesa dan bila orang panggil tu boleh dengar lagi lah. Kalau macam ni kan dia macam terus tertutup sumbat terus telinga kan. So orang panggil tu kan tak dengar. Tapi if korang pentingkan noise cancelling tu, korang tak nak dengar hiruk pikuk dunia luar, korang nak dengan dunia korang je, Realme Buds Q ni better lah sebab ianya lebih fit. That means kalau korang suka buat aktiviti lasak, saya memang recommend Realme Buds Q lah sebab dia lebih grip kat telinga korang dan dia tak mudah tertanggal. Tengok ni. Okey, dari segi warna dia pula, Realme Buds Air dan Realme Buds Air Neo ni selain daripada warna putih, dia mempunyai warna yang berbeza. Contohnya macam Realme Buds Air ni dia ada warna putih, hitam dan juga kuning. Dan manakala Realme Buds Air Neo ni dia ada warna putih, hijau dan juga merah. Dan kalau Realme Buds Q ni, warna dia sama macam Realme Buds Air, dia ada warna putih, hitam dan juga kuning. Bila sebab setengah orang tu dia lebih kisahkan warna, dia tak tengok pun features dia punya earbuds tu apa. Asalkan warna tu dia berkenan, dia beli je. Realme Buds Q menggunakan chipset R1Q, manakala Buds Air dan juga Buds Air Neo menggunakan chipset R1. Apa bezanya R1 dengan R1Q ni? Honestly speaking, saya pun ada cari juga perbezaan antara R1 chipset dan juga R1Q chipset ni, tapi saya tak menjumpakan jawapan dia dan saya beranggapan yang R1 chipset ni dia lebih better lah berbanding dengan R1Q sebab daripada segi transmission teknologi dia. Dan R1Q chipset pula, dia teknologi baru daripada Realme dan dia saya rasa dia macam lebih kurang je dengan R1, cuma dia bawah sikit lah. Dan bateri Buds Q ni juga dia boleh bertahan selama 20 jam total playback lah berbanding dengan Realme Buds Air ataupun Realme Buds Air Neo yang hanya ada 17 jam total playback. So memang cun lah. Dan bass booster driver ketiga-tiga earbuds ni bagi saya tak adalah wow sangat. Bass tu ada tapi okey je lah.
Ciri-ciri yang ada pada Realme Buds Q ni, dia lebih mirip kepada Realme Buds Air Neo. Antaranya ialah dia menggunakan micro USB, dianya tak ada wireless charging dan ianya juga tak ada optical sensor. Optical sensor tu bila korang pakai earbuds tu, automatically dia akan play the song lah. Dan bila korang buka salah satu daripada earbuds tu, automatically dia akan pause the song. Itu ialah optical sensor. Ini adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada harga dia yang lebih murah lah. Dari segi mikrofon dia pula, Realme Buds Air ni lagi baik lah berbanding Buds Q dan juga Buds Air Neo. Yang kedua ni okey, cuma dia tak sejelas Buds Air. Realme Buds Q ni dia ada IPX4 rating. Bagi mereka yang tak tahu, itu adalah water resistant. Maksudnya bila korang pergi berjogging ataupun pergi bersukan, korang punya earbuds tu boleh kena peluh lah, boleh kena air lah. Tapi korang jangan pula bawa pergi menyelam, sebab itu dah kira waterproof. Sebab benda ni hanya water resistant saja. Ada beza tu. Buds Air Neo ni pun ada juga IPX4 rating, tapi tidak pada Realme Buds Air. Antara persamaan ketiga-tiga earbuds ni, ketiga-tiganya ada low latency apabila korang dalam gaming mode. Ini kira bagus jugalah, sebab bila korang main tu, bunyi dengan korang punya earphone tu dia synchronize lah. Dia tak ada lari lah, tiba-tiba tercepat ke terlambat ke. So itu kira bagus lah. Dan senang jugalah korang nak communicate dengan player yang lain. Earbuds ni pun dia senang connect dengan korang punya earphone. Dia cepat lah connect. Dia menggunakan Bluetooth 5.0 dan bila korang buka je macam tu, korang hanya menggunakan Realme Link Apps. Kat situ senang lah korang nak adjust apa benda semua. Bila korang buka je, dia automatically akan connect. Dekat Realme Link App tu, korang boleh adjust lah macam satu tap untuk apa, double tap untuk apa. Mengikut korang punya keselesaan lah. Jadi itulah dia kelebihan dan kekurangan yang ada pada Realme Buds Q ni. Dan korang boleh pilih lah mana satu yang sesuai dengan bajet dan keperluan korang. Nanti tak adalah macam korang beli yang mahal tapi features tu korang tak guna pun. So rugilah. Barulah korang tak menyesal di kemudian hari. Itu saja untuk video saya pada kali ini. Jangan lupa untuk like, komen dan share pada kawan-kawan korang sekiranya video ini membantu. Dan ajak sekali diorang untuk subscribe channel Direct D Media dan tekan butang loceng kat sebelah dia tu untuk ketahui update yang terbaru. Itu saja daripada saya. See you in the next video. Adios. Oh.